Faiz, ada satu pemain bola sepak yang sememangnya seorang enigma, sebuah enigma. Aku Paul Pogba bukan? bukan bukan Paul Pogba. Paul Pogba tu Enigma. sebuah enigma juga. Tapi ini adalah enigma yang lebih barai, aku rasa, lebih teruk. Seorang individu yang dikenali sebagai Mesut Ozil. Individu yang akan sentiasa memecah belah pandangan. Even kalau kau zoom into Arsenal saja, 50% penyokong Arsenal akan cakap mereka masih berdendam dengan Ozil. 50% akan cakap bahawa Tak ada siapa yang boleh menggantikan Ozil. tak ada siapa yang boleh menggantikan Ozil. Tapi there's one thing. Tak kisahlah pandangan kau pasal Mesut Ozil ni apa. Realitinya, at his best, Mesut Ozil adalah seorang pemain yang luar biasa. He was a joy to watch. Seorang pemain yang aku sanggup bayar sejumlah duit yang besar untuk menonton dia. Because he was that good. Seorang artis di atas padang kan, magician dari segi pergerakan. Dia seolah-olah dia kadang-kadang Pemain yang mewah. pemain mewah. And kadang-kadang hang tengok pergerakan dia di atas padang tu seolah-olah dia adalah watak daripada Harry Potter yang menggunakan broom untuk terbang dan glide across the He pitch. just Sebab dia tak pernah floats lari. around lah. Dia just float flow. lah. Dia just flow je. Macam hang tengok Iniesta. ah. Iniesta. So tapi perjalanan kerjaya dia ni adalah perjalanan kerjaya yang sangat unik dan sangat controversial sebab kerjaya dia di Real Madrid juga tamat apabila dia menyertai Arsenal, dan ekspektasi adalah dia akan membantu Arsenal go to the next level. Aku ingat lagi bila Arsenal announce dia punya arrival tu, the level of excitement was insane sebab 40 everyone million pound. kan, sebab Mesut Ozil, Arsene Wenger style of football, orang ingat this is it. This is the new Arsene Wenger revolution. This is the Messiah. The Messiah kan, individu yang akan datang menyelamatkan klub daripada the black hole yang sedang menyerap klub tu pada ketika itu. Tapi memang itu yang jadi mula-mula kan? Pada mula-mula yes, impact dia sangat besar. Tetapi kemudiannya impact dia semakin tidak konsisten dan impact dia semakin berkurang. Dan akhirnya perpisahan dia bersama Arsenal juga adalah sebuah perpisahan yang sangat bitter. Ia mempunyai satu detik penamatan yang menyedihkan. Dan dia berhijrah ke Fenerbahce. Dan ini dilihat juga sebagai the next big thing untuk Ozil kan. Aku ingat lagi 300,000 orang yang track dia punya flight dari London ke Turki on flightradar.com. Hang tahu lah penyokong bola sepak Turki macam mana kan. Come to Fenerbahce. Correct. Come to Fenerbahce. Penuh dekat ruang komen tu. So and Mesut Ozil juga sentiasa bercakap bahawa Fenerbahce adalah klub yang dia memang lama nak main untuk. Dia mendapat tawaran untuk pergi ke tempat-tempat lain seperti Amerika Syarikat, DC United. Tapi dia memilih Fenerbahce. Menghantar mesej bahawa dia tidak mahu hanya sekadar bersara. Dia masih lagi mahu beraksi Kompetitif di peringkat tertinggi. Tapi sebaliknya, perjalanan dia di Fenerbahce juga never fulfilled the expectations. Dan sekarang ini, baru-baru ini, Fenerbahce mengumumkan bahawa nama dia tidak disenaraikan dalam skuad yang didaftarkan untuk Liga Turki. Aku tak pasti sama ada tak ada impact langsung. Dia ada brilliant moments juga, beberapa brilliant moments juga dengan Fenerbahce, terutamanya di dalam Liga. Ya. Terutamanya di awal pertengahan pertama musim ni. Prestasi dia aku tengok bila aku kaji-kaji balik, boleh dipuji. Memang ada kelas dia. Ozil memang ada kelas tersendirilah. Dan betul, klub terakhir di mana Ozil tidak ada permasalahan, itu pun ada juga pertelingkahan sedikit dengan pengurus dia. Ialah Real Madrid, di mana dia ketika itu diurus oleh Jose Mourinho. Ada juga pertelingkahan, tetapi dia menggunakan pertelingkahan dan provokasi daripada Mourinho tersebut untuk meningkatkan prestasi beliau. Dan pada akhirnya beliau adalah watak yang sangat penting untuk Jerman memenangi Piala Dunia 2010 kan. 2014. Maafkan aku. Dan aku ingat lagi ketika dia datang ke Arsenal, tak silap aku, dia satu-satunya pemenang Piala Dunia dalam skuad ketika itu.
bersama-sama dengan Per Mertesacker untuk Arsenal. Um, Macam mana? Ramai orang beranggapan bahawa Ozil ni macam cakap tadi enigma. Dia boleh jadi satu bad influence dalam pasukan apa. Tapi aku masih lagi rasa Ozil kalau dapat ke tangan pengurus yang betul masih lagi boleh memberikan apa, bukan masih lagi, dia seharusnya boleh memberikan komitmen yang tinggi, disiplin yang tinggi dan mempersembahkan permainan dia yang sebenar. Kerana hang tak boleh samakan pemain-pemain yang macam Mesut Ozil dengan pemain-pemain lain, squad players lain. Ini bukan differential treatment lah. Siapa-siapa yang tahu pasal high performance, pasal the nature of football, the culture behind it, macam mana nak jaga pemain psychologically, apa beza pemain utama dengan pemain yang kurang utama, akan faham benda ni. Contoh dah aku bagi contoh dah. Misalnya ketika Alex Ferguson bawa Eric Cantona daripada Leeds United ke Manchester United. Eric Cantona ada reputasi sebagai seorang luxury player sama macam Ozil, hot-headed sama macam Ozil, disiplin ada problem sama macam Ozil. Tapi apa yang dia jadi di bawah Sir Alex Ferguson adalah this monstrous Premier League icon. Kenapa? Kerana cara Ferguson layan katakanlah Gary Neville pada masa tu dengan cara Ferguson layan Eric Cantona lain. Dan kenapa perkara ni boleh berjaya? Pemain-pemain lain pun faham kenapa Ferguson layan Cantona macam ni dan bukan layan dia macam ni. Yep. Ada dinamik yang tersendiri di antara pemain. Ini adalah perkara yang normal kerana setiap human character ada perbezaan masing-masing. Dan hasilnya Cantona memberikan 100%. Anda pernah dengar apa yang Andre Kanchelskis kata? Yang Ferguson masuk ke dressing room bagi hair dryer treatment bla 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 kat semua orang. Lepas tu bila dekat Eric Cantona, you cannot do that son. Bila kat Eric Cantona dengan semua dia baik je dia baik. Yang lain kena maki. Yang lain kena maki depan muka bla bla hair dryer, tapi kalau bila dia dengan Cantona dia tepuk bau, dia cakap hang tak boleh macam ni. Dia macam ni lah Faiz. Aku selama ini memang sentiasa pro Mesut Ozil. Dalam pendebatan tentang Mesut Ozil ni, aku lebih pro Mesut Ozil lah. Sebab dia sentiasa menunjukkan diri dia sebagai sebuah karakter yang a decent guy, right? Dan dia memiliki quality yang luar biasa. Ada humility, right? Tapi bila kau baca beberapa laporan yang berbeza, nombor satu, aku ada baca satu laporan. Yang ni aku kurang ingat aku baca di mana, tapi ada laporan ni yang mengatakan bahawa ketika dia di Real Madrid, he was actually a massive party animal dan seorang individu yang agak sukar untuk dikawal ketika dia di Real Madrid. Real Madrid adalah sebuah klub yang ada battalion of lawyers, like 12 ke 14 lawyer yang memang dedicated into taking care of players' affairs outside the pitch kan. Dan salah seorang individu yang sering kali mereka harus menolong adalah Mesut Ozil dengan cerita. Dan baru-baru ini Nacho Monreal ada keluar, a very respected figure kan, Nacho Monreal, seorang pemain yang juga once upon a time sangat dihormati di Arsenal juga. Dia sendiri keluar yang cakap yang Mesut Peter Crouch of Spain. The Peter Crouch of Spain. Di sini ada keluar dan mengatakan bahawa Mesut Ozil ada dia ada habit of just breaking down relationship dengan orang di merata-rata tempat, termasuk di Arsenal. Dia kata towards minggu-minggu dan bulan-bulan terakhir Arsene Wenger, hubungan di antara Ozil dan Wenger juga broke down to the point yang perlawanan-perlawanan terakhir Wenger di kelab, Ozil tak main. And kemudiannya Unai Emery masuk. Unai Emery juga cuba membangkitkan dia semula, but eventually even that did not work out and hubungan dia berpecah belah. Kita juga tahu hubungan di antara Mesut Ozil dan juga the German national team setup juga eventually broke away. Tapi itu for whole separate reasons lah yang aku tak nak dalami pada ketika ini. And then kemudiannya di Fenerbahce juga ada accusation daripada presiden kelab Fenerbahce bahawa Mesut Ozil terlalu fokus on things outside the pitch. Sebab dia ada banyak business. Aku rasa dia ada joint venture dengan Matteo Flamini pun untuk some businesses. So melihat kepada semua perkara tersebut, mereka mengatakan bahawa he is
very engrossed in things outside the pitch as opposed to on the pitch. And astonishingly, Faiz, baru-baru ini ada seorang wartawan daripada The Athletic yang mengunjungi Stadium Fenerbahce, dan bila dia berborak dengan fans Fenerbahce yang mungkin 18 bulan lepas betul-betul obses dengan Mesut Ozil punya ketibaan kan, 18 months later mereka seolah-olah tak memandang langsung Mesut Ozil anymore, sebab mereka dah menerima hakikat bahawa he's not always going to be there for the team. Memang injuries ada memainkan peranan, tapi at the same time ada ura-ura yang mengatakan bahawa fokus dia pun tidak 100% terhadap klub. And all these things yang membuatkan aku memikirkan semula trajektori kerjaya dia tau. Because players like Nacho Han sebut man manager macam Sir Alex Ferguson tadi. Arsene Wenger is a man manager. Arsene Wenger adalah individu yang got the best out of so many players across the years kan. And kalau a man manager macam Arsene Wenger pun break down relationship dengan kau, and if a player like Nacho Monreal pun keluar and bagi feedback macam tu pasal karakter kau, bukan aku nak cakap itu bermakna Mesut Ozil adalah the sole reason for his failure. Dia tak ada. Tapi aku mula memikirkan semula, adakah Mesut Ozil ni betul-betul misunderstood ataupun dia ada character flaws yang tidak membantu kerjaya dia. Perkara-perkara macam ni akan sentiasa jadi dekat pemain-pemain yang macam ni. Pemain-pemain yang kita anggap sebagai genius di atas padang. Pemain-pemain yang boleh lakukan apa yang 95% orang biasa lain tak boleh lakukan. Macam Mesut Ozil. Aku tak tahulah sama ada dia rasa besar kepala, rasa permainan bola sepak ni dia yang punya, rasa mempunyai jutaan peminat di seluruh dunia, dan rasa kekayaan yang melimpah ruah. Aku tak tahu juga, tapi aku percaya yang dia masih lagi, macam cakap tadi, a very decent guy on and off the pitch. Dan tak ada banyak dah yang boleh kita harapkan daripada Mesut Ozil. Dia pun dah menang banyak perkara, dan aku cuma harap dia boleh lepas ni dalam 2-3 tahun baki kerjaya dia boleh retire dan bid goodbye to football dalam satu nada yang lebih positif. Itu saja. Itu saja. And Mesut Ozil represents bagi aku a dying breed of number 10 players yang sudah tidak lagi popular, yang sudah tidak lagi digunakan dengan begitu ekstensif. Dalam konsep bola sepak moden pada ketika ini tidak ada ruang untuk a creative a magician number 10 macam Mesut Ozil tu kan. Dah tak ada ruang dah untuk pemain-pemain macam tu. So bila aku tengok trajektori kerjaya dia yang semakin merudum ni, rasa sedih tu lebih sikit, bukan sebab kerjaya Mesut Ozil saja, because bagi aku Mesut Ozil adalah lambang kejatuhan peranan nombor 10 tu. So as Mesut Ozil fades away into the background, so does the number 10s and their legacy that goes into the background. But sama macam Han, apa-apa pun aku nak mengucapkan selamat maju jaya kepada Mesut Ozil, and thank you for entertaining us all throughout the years.